Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini saya bersama dengan Ustaz Abdul Arhamad. Okey, di sini kami berada di SACC bersempena Pesta Buku Selangor 2020. Okey, hari ini kita akan membincangkan topik isu berkenaan dengan bagaimana cara untuk menjawab pertanyaan anak-anak. Okey, so nanti banyak soalan yang akan ditujukan kepada Ustaz dan juga soalan daripada Facebook. Okey, sebelum itu saya ingin Ustaz memperkenalkan diri dulu lah sebelum kita mulakan pembicaraan kita pada pagi ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Wawa daripada PPS yang sudi memberi ruang dan peluang kepada saya untuk attend program kita pada pagi ini. Saya Abdul Arham bin Mat daripada Shanana Production yang ada buka booth di Pesta Buku pada kali ini. Pamer yang tetap lah kan setiap tahun? Setiap tahun, kami tak miss lagi. Setiap tahun ada. Kami dengan Library Selangor ni gitu. Okey, so hari ini kita akan bincangkan mengenai topik yang buku yang ada kat depan kita ni. Okey, okey Encik, buku ni adalah buku tentang panduan ibu bapa, cara ibu bapa untuk menjawab soalan anak-anak. Okey, soalan saya lah. Soalan pertama saya nak tanya, lingkungan usia berapa kanak-kanak ni dia bermula untuk menanyakan soalan kepada ibu bapa? Okey, selalunya kanak-kanak ni based on experience saya sudah ada 4 orang anak. Okey. Dan begitu juga kita tanya pada orang-orang lain yang mereka tu parent, dan melalui pembacaan buku kita, bermula anak tadi, dia dah pandai bercakap, setengah tu umur 2 tahun dan ke atas sudah pandai bercakap dan dia akan sentiasa bertanya. So buku ni sesuai untuk anak-anak yang bermula pandai bercakap sehinggalah anak tadi ke macam sekolah rendah ataupun awal sekolah menengah. So buku ni bukan ditujukan untuk kanak-kanak yang seperti macam 2-3 tahun, dia sampai sekolah sekolah rendah lah. Oh, okey. Okey Encik, kenapa kanak-kanak di usia ni kan dia selalu menanyakan soalan kepada ibu bapa? Adakah ia kesan yang positif ataupun kesan yang baik bagi pembesaran mereka? Okey, kanak-kanak secara normalnya dia secara fitrahnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia ni suka bertanya. Betul. Rangsangan untuk bertanya dan semangat ingin tahu tu lebih tinggi. Betul. Dan satu kajian saya pernah baca di UK, dia kata bermula daripada sarapan pagi hingga ke malam dinner tadi, jumlah soalan yang ditanya, purata soalan yang ditanya oleh anak-anak kepada parent mereka berjumlah sampai 300 soalan. Betul, saya pun ada baca juga. Walaupun dalam buku ni hanya ada 56 soalan saja. So saya masukkan yang penting-penting dahulu. Okey. Soalan-soalan kadang-kadang tu soalan mereka yang tidak logik, kadang-kadang tidak terduga oleh akal. Ya, betul. Kadang kita terkejut. Betul. Hang sekejap. Bagaimana dia orang tercetusnya nak tanya soalan sebegitu kan? Okey, kalau contohlah kalau anak-anak kita ni menanyakan soalan seperti soalan sulit ataupun soalan-soalan yang tidak perlu kita jawab untuk usia mereka. So bagaimana kita nak jawab tu, Ustaz? Okey. Kadang-kadang itulah pentingnya kita sebagai ibu bapa ni kena melengkapkan diri kita dengan ilmu parenting yang baik. Betul. Pasal kita merupakan guru pertama kepada anak-anak. Betul. Sekiranya in case berlaku soalan yang ditanya oleh anak-anak kita yang kita tak mampu jawab, kita tak boleh guna approach kita herdik dia, kenapa tanya soalan-soalan macam ni dan sebagainya. Sebab bila kita respon macam tu, kita akan membunuh semangat ingin tahu mereka. Betul. Kalau kita tak tahu, kita minta nanti abah ataupun mama akan jawab nanti. Nanti abah akan rujuk tempat lain ataupun mama rujuk tempat lain. Biar dia tengok kesungguhan kita nak meraihkan soalan yang ditanyakan kepada kita. Yalah, kita akan cuba tanya orang lain. Sebab kadang-kadang kalau soalan yang ditanyakan oleh anak-anak ni, kita jadi hang, tak tahu nak jawab apa kan. So kita seelok-eloknya kita kena jawab macam Ustaz cakap tadi lah. Take time dulu, jawab dengan sebetulnya lah.
So jangan jemu untuk menjawab soalan anak-anak. Betul. Sebab kita akan, bila anak-anak kita dah besar, masuk sekolah, asrama, universiti dan sebagainya, kita akan kesunyian dan kita akan teringat momen-momen indah waktu anak kita kecil. Sekejap je anak duduk bersama dengan kita. Bila masuk sekolah menengah, asrama, universiti, tak ada dah kenang-kenangan tadi. Jangan lepaskan peluang terbaik ni. Okey, berkenaan dengan buku ni, Ustaz, bagaimana Ustaz tercetusnya idea untuk terbitkan buku ni? Adakah daripada pengalaman Ustaz mempunyai 4 orang anak, so macam-macam soalan yang ditanya, tercetusnya idea untuk buat buku ni, ataupun ada itu kisah lain? Jawapan sudah dijawab oleh pengacara kita. Betul lah. Sakaan daripada pengacara Puan Wawa tadi menyatakan bahawa tercetusnya keinginan saya untuk compile-kan soalan-soalan ini sebab daripada anak-anak saya sendiri. Anak-anak saya ni memang saya dah train mereka supaya tak faham apa-apa tanya-tanya dan bertanya. Anak-anak ni ibarat maknanya dia pergi ke suatu tempat yang dia tak tahu, dia kena bertanya kepada kita. So kita ambil peluang ini untuk bagi explanation, penerangan, penjelasan. Memang mereka nakkan penjelasan, jawapan. Selagi mana mereka tak puas hati, mereka akan tanya dan terus bertanya. Dan kita pula sebagai ibu bapa terus bagi jawapan, bagi penerangan, penjelasan yang meyakinkan mereka. Itu wajib. Dan saya buat pula ini oleh kerana kita ni orang Islam dan sebagainya. Saya buat jawapan yang saya rungkaikan dalam buku ini adalah saya cuba masukkan elemen-elemen agama itu sendiri. Saya jawab dalam sudut pandang Islam itu sendiri. Pada masa sama, buku ini dibuat bukan hanya sekadar bagi informasi semata-mata, tapi untuk serampang banyak mata. Salah satunya soalan-soalan yang ditanya dalam buku ini adalah berkenaan dengan soal akidah kita, soal dengan alam sekeliling kita, alam semula jadi kita, sains dan teknologi. Itu saya cuba jawab seringkas yang mungkin, sepadat yang mungkin. Okey, so buku ni sangat membantu kepada ibu bapa di luar sana. Ibu bapa untuk ibu bapa macam saya lah nanti kan, untuk bakal menimbang anak. Okey. Okey, Ustaz, bagaimana penerimaan masyarakat tentang buku ni, ataupun Ustaz ada feedback daripada orang yang beli buku ni, ada tak? Setakat ni buku ni sudah hampir habis dijual, dan respon daripada yang membeli ataupun yang memiliki buku ni adalah respon yang positif. Dan mungkin kita akan cetak dalam bentuk yang lebih cantik lagi, lebih baru lagi, sebab permintaan buku ni setakat ni alhamdulillah lah, permintaan yang cukup baik. Okey Ustaz, saya nak tanya sebab zaman sekarang ni zaman dah maju, zaman teknologi kan. Adakah buku ini akan ditambah kepada edisi kedua, ataupun sebab kadang-kadang soalan kanak-kanak ni dia lain macam sikit Ustaz. Kot nanti buku ni nak tambah lagi soalan-soalan. InsyaAllah itu dalam perancangan saya. Pasal memang kalau kita fikirkan, kalau kita tengok soalan-soalan daripada siapa? Daripada anak-anak ni sentiasa ada variasi. Betul. Seiring dengan peredaran zaman. Betul. Sebab tu kita nak didik anak-anak apa kena ikut peredaran zaman juga. Okey. Okey Ustaz, kita ada soalan dari Facebook daripada Abang Live. Okey, saya tak nak anak tahu masalah saya dengan bekas isteri. Okey ke tipu sunat? Oh, mungkin dia dah berpisah dengan isteri dia, so bagaimana dia nak jawab dengan anak-anak dia? Sepatutnya kita sebagai parent tak boleh dedahkan apa-apa masalah kita dengan isteri kita ataupun dengan suami kita. Sebab anak-anak tadi belum mencapai tahap kematangan untuk dia tahu perkara tersebut. Seboleh-bolehnya kita cerita benda yang positif saja. Tapi untuk merangsang minda. Kalau anak-anak tu tanya kat mana ayah, kat mana ibu, sebab dah berasing kan. Macam mana kita nak isunya? Okey, kalau macam tu kita kena menjawab sekarang ni sudah jawab dengan yang anak kita boleh terima. Sekarang ni sudah ditakdirkan ayah dan mak berpisah. Ketentuan ini Allah Ta'ala tentukan. Tetapi tetap ayah atau mak tadi merupakan mak ayah kamu juga. Kamu kena jaga juga hubungan tadi. Dan
Dan hubungan sesama Islam, sesuatu akidah ni tak akan terputus. Tapi ikatan tadi, kadang-kadang ikatan perceraian ini kadang-kadang merupakan satu solution kepada masalah yang berlaku. Sebab tu dalam Islam ada juga sampai bila sampai satu peringkat, solusinya perceraian. Kita kena terima, redha, pandang positif ke hadapan. Dan sentiasa kita merangsang anak kita supaya tidak membenci antara satu sama lain. Itu yang penting. Betul. Sentiasa orang kata menerapkan kasih sayang kepada ibu bapa itu sendiri. Kita jangan cerita benda-benda yang faktor-faktor yang menyebabkan kita masalah rumah bercerai, tangga. rumah tangga, sebab takut persepsi yang dibina dalam pemikiran anak-anak kita tadi adalah suatu persepsi yang negatif terhadap pasangan yang kita telah Betul. berpisah dengan mereka. Itu sekadar saya punya pandangan saya lah. Iyalah, kalau macam masalah suami isteri ni sekadar kita dan suami sajalah. Ya. Anak-anak tidak perlu tahu, Nampak saya ya. rasa. Okey, soalan daripada Sang Senjakala. Ustaz, adakah buku ni ditujukan khas untuk ibu bapa saja ataupun para cikgu, tenaga pengajar pun boleh juga? Buku ni memang fokusnya untuk ibu bapa. Dan indirectnya untuk tenaga pengajar. Sebab mereka juga sebagai contoh, kalau saya sebagai guru, kalaulah saya jadi guru di sekolah rendah sebagai contohnya, sudah pasti saya akan berhadapan dengan anak murid yang sentiasa tanya soalan. Dan saya suka anak murid ataupun anak-anak yang sentiasa tanya soalan. Dia akan mencerna jawapan yang saya akan bagi dan dia akan menganalisis dan seterusnya akan membentuk pemikiran yang positif. Critical thinking ini perlu digarap. Kalau kita halang soalan dia, kita marah bila dia bertanya, bila dia besar nanti, dia akan jadi seorang kanak-kanak yang pasif dalam kelas. Takut untuk bertanya, takut untuk menyeruakan pendapat. Dia akan jadi moyok macam tu. Bahasa Kelantan dia panggil. Promote sikit lah. Okey, Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan tips ataupun cara terbaik untuk kita jawab soalan anak-anak ni. Okey. Pertama, tip yang paling mudah, kita lengkapkan diri kita dengan ilmu pengetahuan. Parenting itu penting zaman sekarang. Betul. Zaman yang penuh dengan pancaroba, dugaan, ujian yang cukup banyak di luar sana. Terutama dengan zaman gadget dan sebagainya, memang kita kena lengkapkan diri kita dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua pula, tip yang paling mudah, kita kena sentiasa bergaul dengan parent yang mereka dah proven didik anak mereka dengan berjayanya. Contoh, dia ada anak 5-6 orang semua masuk universiti dan sebagainya. Kita kena sentiasa bertanya dia, Pakcik, macam mana Pakcik didik? Boleh tak kongsi dengan saya? Apakah amalan-amalan yang Pakcik buat? Betul. Dengan sendiri, direct to the point, kita akan praktikkan sendiri. Itu cara instant yang kita dapat praktikkan dalam aspek pendidikan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita juga menjadi anak-anak ataupun generasi yang berjaya pada masa sekarang dan pada masa hadapan, insya-Allah. Okey. So ibu bapa pun kena selalu cari ilmu bagaimana nak jadi ibu bapa yang terbaik, bukan sekadar cari ilmu untuk jadikan anak tu terbaik. Anak yang terbaik adalah bermula daripada ibu bapa yang terbaik. Ya, tepat betul. sekali. Okey, ada soalan lagi daripada PPS sendiri, admin. Okey, ada sesetengah kanak-kanak bila kita cakap nanti mama tanyakan orang lain dulu ya. Tapi nanti anak ni marah dan rasa tak puas hati sebab soalan dia tergantung. Oh, terutama kalau anak saya tanya soalan dewasa macam mana tu Ustaz. Okey, contohlah macam Ustaz cakap tadi kan, kalau anak-anak tu tanya soalan, lepas tu kita jawab kemudian. Tapi kadang-kadang anak-anak ni dia nak tahu dengan segera. So bagaimana Okey. untuk Maknanya kalau anak rasa, contoh biasalah, anak ni kadang-kadang dia akan rasa memberontak, itu biasa. betul. So pandai-pandailah kita nak psycho dia, kan. Islam ajar, Nabi ajar, kena banyak bersabar. Sabar itu sebahagian daripada iman. Nanti ayah dan mak tanya soalan yang kamu tanya kepada ayah dan mak kepada orang lain yang lebih arif, sebab ilmu ni cukup luas. Wahai anakku, cukup luas. Bukan semua ilmu yang ada atas muka bumi ni ayah tahu. Ayah pun masih belajar lagi. Sebab kita menuntut ilmu ni daripada buaya sampai ke lahat. Banyak ilmu. Nanti ayah tanya dia, kamu tanya tu bagus, ayah pun dapat ilmu, kamu pun dapat ilmu. Betul. Tak begitu anak. Betul. Pandai-pandailah. So kita pun kena psycho jugalah Ya. untuk menjawab soalan anak-anak tu.
Okey, soalan lagi Ustaz daripada San Sejekala juga. Okey, kalau saya tak nak jawab soalan anak saya tapi saya suruh dia orang buka YouTube untuk cari jawapan sendiri. Yang ni memang lumrah zaman sekarang lah. Ya. So sikit-sikit YouTube, sikit-sikit internet. Sampai kadang-kadang budak-budak tu dah pandai dah main Facebook, cari. Okey. Macam mana tu Ustaz? Okey. Adakah dia bagus ataupun Saya sebenarnya kurang bersetuju sebab sekarang ni anak-anak bertanya direct dengan kita. Kita nak komunikasi dua hala, two ways communication antara parent dengan anak-anak tu sendiri. Kalau kita bagi satu jawapan yang simply macam tu, yang senang macam tu. Jadi last kali suatu hari nanti jangan kita rasa nak marah sebab kita dah layan anak kita macam tu. Suatu hari nanti kita nak suruh dia macam-macam, nak bertanya dia macam-macam, dia buat tak endah. Apa perasaan kita? Betul? Cuba selami jiwa mereka. Bukan bermaksud kita kena jadi budak-budak, cuma selami jiwa anak-anak. Kita ingat waktu kita budak-budak apa yang kita nak sebenarnya. Kita fikir itu cara yang terbaik untuk memahami jiwa orang yang berada di sekeliling kita. Jadilah mereka sewaktu kita berusia macam mereka. Dan sebab kanak-kanak ni dia tanya soalan tu sebenarnya bonding antara kita Ya, dan anak. Ibu bapa ni dia nak senang kerja, dia just bagi tahu cari dalam YouTube. Salah macam tu. Kan nak senangkan kerja. Okey. Ada lagi soalan daripada Najiha. Kalau anak-anak kita ni tak bertanya soalan, ada sebab ke? Mungkin ada sakit. Okey. Okey. Kalau anak-anak tak nak bertanya, bagi saya ada something wrong dah. Memang fitrah anak-anak ni suka bertanya, suka bercakap, komunikasi. Kecuali anak tadi macam maaf cakap autism ke, anak tadi macam panggil apa? Lembam ke apa? Ke satu lagi lembam ah? Lembam. Itu anak bermasalah. Cuba bawa anak tadi pergi cek kepada pakar-pakar, tengok tahap anak ni, adakah anak ni normal ataupun tidak normal. Kalau tidak normal, cari jalan bagaimana untuk bagi rawatan treatment yang terbaik pada anak ini supaya anak ni membesar menjadi anak yang berjaya, generasi yang terbaik. Kita boleh, tapi sekiranya anak kita tadi sudah dipastikan dipastikan bahawa anak kita ni confirm anak yang tidak normal tadi, terimalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai anak yang special yang Allah Taala bagi kepada kita. Kita sebagai ibu bapa yang special yang ada anak-anak yang macam ni, yang insya-Allah nanti memudahkan kita untuk masuk syurga Allah nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, Ustaz, saya nak tanyalah kan, contoh kalau sebab kanak-kanak ni dia suka bertanya ni adalah normal, yang tak bertanya yang tak yang tak normal kan. Okey, Ustaz, saya nak tanyalah kan, macam mana kalau contoh anak-anak kita tanya soalan contoh Allah kat mana? Allah tu siapa? Kan? So Ustaz ada tak cara ataupun untuk jawab soalan budak-budak ni, anak-anak? Kalau tanya soalan macam itu, sebenarnya jawapan-jawapan ni sudah ada dalam buku yang saya tulis ni. Saya tak nak bagi tahu. Okey, kena beli buku. Kena beli. Pandai saya promote kan. Biasalah. Nak hidup. Okey, soalan-soalan tu semua dah terjawab dalam buku ada. ni. Saya dah compile semua. Berapa topik, berapa soalan yang 56 soalan. 56 soalan. Okey. Kalau contohlah ada soalan yang tidak terjawab oleh ibu bapa di luar sana, macam mana dia orang nak tanya dengan Ustaz? Mungkin dalam Facebook ke? Ustaz ada buat juga? Boleh bertanya dalam Facebook Shanana Production. InsyaAllah saya akan menjawab. Kalau saya tak mampu menjawab, saya tanya orang lain dulu, kemudian saya jawab. Saya insya-Allah tak menghampakan. Ya, betul. Saya cuba sedaya upaya. Sebab ini pun salah satu daripada dakwah juga. Betul. Kepada masyarakat di luar sana. Sekadar apa yang kita ada, kita cuba sumbangkan. Sebab Rasulullah menyatakan dulu, ubat kebodohan adalah bertanya. Fa innama syifaul ayyi as-su'al. Sesungguhnya hanya ubat kebodohan adalah bertanya. Kena banyak bertanya. Barulah kita akan bertambah ilmu. Betul, dan tak Quran rugi pun sebut bertanya. fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Kamu kena tanya pakar-pakar sekiranya kamu tak tahu dalam suatu bidang. Betul. Itu cara Islam dah ajar, bagi direction yang jelas kepada kita. Betul. Okey Ustaz, berapa harga buku ni? Ada soalan daripada Mezatur. Harga buku ni promosi hanya di Pesta Buku. RM10 sahaja. Hanya di Pesta Buku ke? Ya. Okey. RM10 sahaja.
lebih murah daripada KFC yang kita duk beratur ni. Okey, so Maizatul Adibah, harga buku ni adalah RM10 sahaja. Anda boleh dapatkan di Pesta Buku Selangor di booth yang bernombor P08. P08. Boleh berjumpa dengan ustaz ni, boleh Saya tanya directly lah soalan-soalan boleh, tambahan ke insyaAllah. apa. Okey ustaz, sebelum kita menamatkan perbincangan kita pada pagi ini, mungkin Ustaz ada sedikit ulasan ataupun ringkasan lah tentang perbincangan kita pada hari ini, ataupun ada pesanan kepada ibu bapa di luar sana. Okey, sedikit pesanan saya kepada ibu bapa di luar sana. Sebagai ibu bapa, kita diberi amanah untuk mendidik anak-anak ini. Anak-anak ini ibarat kain putih yang kita akan mencorakkan dia. Kita yang nak design dia nak jadi apa nanti. Kalau kita design anak ini nak jadi anak yang soleh, so pasti kita akan lengkapkan anak kita dengan ilmu pengetahuan agama. Betul. Dan pada masa sama diri kita juga kena lengkapkan juga. Tak akan berlaku dalam situasi yang orang kata kita nak menjadikan anak kita anak yang soleh, anak yang muslih pada masa hadapan. Pada masa kita seorang yang orang kata tidak taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga di samping kita ikhtiar dengan cara macam tu, bagi ilmu pengetahuan, kita letak kita hantar anak ke sekolah-sekolah yang terbaik, sekolah ada didikan agama. Jangan lupa senjata mukmin, iaitulah berdoa kepada Allah, sentiasa berdoa kepada Allah, supaya anak kita, generasi kita lepas daripada ini menjadi generasi yang soleh dan solehah, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, apa-apa pun yang kita buat sebagai ibu bapa, kita kena serahkan kepada Tuhan jugalah. Okey, sebelum tu minta satu. Okey. Kepada semua seluruh warga Selangor ataupun mana-mana saja yang anda berada, boleh datang ke Pesta Buku Selangor yang bermula pada 27 Februari lagi sehingga 8 Mac. Lagi 4 hari. So jangan tunggu-tunggu lagi, jemput datang semua. Ada banyak jualan buku murah serendah RM1 sahaja. Potongan harga buku dan juga aktiviti-aktiviti menarik. Artis juga ada. Okey, cabutan bertuah setiap hari adalah sebanyak RM500 untuk 9 pemenang. Okey, suka untuk saya ingatkan perbincangan ini adalah pendapat masing-masing, tidak berniat untuk menyinggung mana-mana pihak. Okey, teruskan menonton dan datang ke Pesta Buku Selangor. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.